Seperti mana satu hadis riwayat Al-Bukhari, satu hari Abu Dzar berjalan di waktu malam. Ketika mana dia berjalan di waktu malam, tiba-tiba dari jauh dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan seorang diri. Dia cuba untuk mendekati Rasulullah tanpa memberitahu Rasulullah dan tanpa mengganggu Rasulullah, kerana bimbang dia akan ganggu privasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin waktu itu Rasulullah nak bersendiri. Dia pun berjalan di belakang Nabi. Tiba-tiba Nabi tersedar di belakang dia ada orang. Nabi pun tanya, "Man?" Siapa tu? Maka Abu Dzar jawab, "Abu Dzar, ja'alani Allahu fida'ak." Abu Dzar. Nabi tanya siapa? Maka dia menjawab, "Abu Dzar, ja'alani Allahu fida'ak." Moga Allah menjadikan aku tebusanmu ya Rasulullah. Satu ucapan yang ringkas, tetapi bagi mereka yang faham, ia adalah ucapan orang yang sangat cinta kepada Nabi. Kerana Nabi ini memberikan harapan kepada dia. Kerana Abu Dzar bukan orang kaya, dia orang miskin. Maka dia jawab, dia boleh jawab Abu Dzar. Macam orang tanya kita, siapa tu? Rozaimi. Tapi dia jawab lebih panjang, ja'alani Allahu fida'ak. Moga Allah menjadikan aku tebusanmu. Apa maksudnya? Maksudnya ialah, ya Rasulullah, kalau satu hari nanti engkau ditawan oleh mana-mana orang kufar dalam peperangan, menjadi tawanan kepada orang kafir yang berperang dengan Islam, kalaulah syarat nak melepaskan engkau ya Rasulullah hanyalah semata-mata mereka minta ganti supaya Nabi boleh lepas, aku sanggup tawarkan diriku sebagai gantimu. Bahkan bukan hanya sekadar itu, kalau kita baca kitab-kitab hadis, kalau kita baca kitab-kitab sirah, ada juga mereka menyebutkan, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Bukan hanya sekadar mereka sanggup untuk gantikan diri mereka, mereka juga sanggup untuk membebaskan. Jika Rasulullah itu ditawan, mereka sanggup untuk gantikan ayah dan ibu mereka. Maka pemikiran asabiyah kepada kabilah, asabiyah kepada kaum kerabat telah Nabi tukar, sehingga kan mereka itu sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Walaupun terpaksa mengorbankan diri, terpaksa mengorbankan ibu dan ayah, mereka sanggup. Kerana Nabi ini adalah Nabi yang memberikan harapan kepada setiap umat. Yang dizalimi dibela, yang ditindas dibela, yang miskin dibantu, yang berdosa diberikan ruang untuk taubat. Sentiasa ada jalan pulang kepada setiap insan yang namanya insan, selagi mana nyawanya belum sampai ke kerongkong, dan selagi mana matahari belum naik daripada barat, maka akan ada jalan untuk kembali kepada Tuhan. Inilah Rasul yang diutuskan oleh Allah Azza wa Jal di akhir zaman, yang kita bersama-sama beriman dengannya. Bahkan mungkin ada di kalangan kita yang berfikir, kenapalah tidak Allah hidupkan saya di zaman Rasul
supaya saya boleh berkhidmat untuk dia seperti mana Anas bin Malik berkhidmat untuk dia. Kenapa tidak Allah hidupkan saya di zaman itu supaya saya boleh menjaga sepatu Nabi seperti mana Abdullah ibn Mas'ud digelar sebagai sahibun na'lain, sebagai orang yang menjaga sepatu Nabi SAW. Mungkin ada di kalangan kita yang berfikir demikian. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, nilailah diri kita. Saya nilai diri saya, tuan-tuan nilailah diri tuan-tuan. Benarkah kita ini memperjuangkan Rasul? Benarkah kita ini mempromosikan ajaran Rasul? Benarkah kita ini cintakan kepada apa yang Rasul bawa? Nilai diri. Kadang-kadang kita melihat isu yang sentiasa berulang yang tidak pernah selesai dalam masyarakat Melayu. Disebut di dalam Al-Quran secara jelas, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dharul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diserukan kepada kamu pada hari Jumaat untuk kamu laksanakan salat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kamu untuk mendengar peringatan daripada Allah. Seperti mana sebahagian daripada ulama salafus salih mentafsirkan peringatan daripada Allah itu adalah khutbah. Bersegera apabila diserukan azan, masuk ke masjid, masuk ke surau untuk dengar khutbah yang mengandungi peringatan-peringatan daripada Allah dan Rasul. Tapi berapa ramai di antara kita yang walaupun telah diserukan azan, walaupun khutbah dalam bahasa Melayu, tapi masih sedap melenggang-lenggok, beratur nak beli lauk, masih sedap lagi duk suap cendol dekat tepi pagar masjid. Berapa ramai di antara kita yang mendengar hadis daripada Abu Hurairah riwayat Al-Bukhari, yang mana Abu Hurairah meriwayatkan katanya Nabi SAW bersabda, "Idza qala li sahibik wal imamu yakhutub ansit faqad laghaut." Idza qala li sahibik yaumal jumu'ah wal imamu yakhutub, apabila kamu menyebut kepada sahabatmu pada hari Jumaat sedangkan imam sedang berkhutbah, kamu suruh dia diam, maka kamu telah melakukan dosa, kamu telah melakukan perkara yang sia-sia. Tapi ramai di antara kita kadang-kadang yang imam sudah berkhutbah, tapi kita masih bersembang di depan pintu toilet. Nilailah diri. Adakah layak sikap yang seperti ini untuk menjadi pembela ketika mana Islam menjadi minoriti? Adakah layak diri kita yang hanya Islam minta sikit daripada masa, tak sampai sejam pun nak dengar khutbah, tapi kita masih lagi boleh berlengah-lengah, belum minta nak pindah lagi tu, belum minta hijrah lagi, baru minta diam. Pun ada yang duk main Facebook, WhatsApp, bukan tak boleh, waktu khutbah. Sedangkan Nabi sebut dalam hadis riwayat Muslim, man massal hasa faqad lagha, siapa yang pegang batu maka dia telah melakukan perkara yang sia-sia di waktu khutbah. Nilai diri kita. Kadang-kadang kita terlalu fokus kepada sunnah yang tak dituntut. Benar, ulama-ulama Islam menyatakan
sunnah yang tidak dituntut ini, kalau kita buat dengan niat untuk mengikut Nabi, kita diberikan pahala atas niat yang kita buat. Seperti memakai serban. Tetapi jangan terlalu fokus sehingga hilang pertimbangan. Benda yang dituntut kita abaikan, tapi benda yang tak dituntut kita fokus seolah-olah macam dia dituntut.